Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi insyaAllah hari ini saya akan kongsikan sedikit tentang laman web yang penting, yang mana laman web ni kita boleh gunakan untuk tengok maklumat-maklumat penting yang berada dalam laman web tersebut, yang mana maklumat itu kita boleh gunakan untuk tengok kaunter-kaunter saham yang kita akan beli ataupun jual. Okay. So maklumat-maklumat penting tu memudahkan kita untuk buat keputusan lah. So kalau macam kita tengok sesuatu kaunter tu, kita dah boleh tengok apa poin-poin penting yang kita boleh gunakan dalam laman web tu. Okay. So di sini ada 7 laman web yang saya senaraikan untuk kita tengok. So nanti lepas ni kita akan pergi satu persatu untuk kita tengok apa maklumat-maklumat yang kita boleh dapat dalam setiap laman web tersebut. Okay. So pertama sekali kita buka Chrome ataupun mana-mana browser yang anda selesa lah. So kita tengok bursamalaysia.com. So paste kat situ. Okay. Pertama sekali apa yang kita nampak dalam bursamalaysia.com adalah page yang ke depan, home ke depan. Kat sini kita boleh nampak indeks KLCI. Masa pagi tadi dia turun, petang tu dia mula naik balik. Okay. Dan secara ringkas lah ada maklumat sikit tentang saham yang most aktif, Clotech, Dinex, Warren D, UMWOG, top gainers kat sini dan top loser. Okay. So maklumat-maklumat lain anda boleh tengok lah. So biasanya kalau saya akan tengok dekat bahagian sini, listed company. Kita pergi bahagian company announcement ataupun apa-apa pengumuman lah yang dibuat oleh company tu. So kita tekan, kita tunggu dia loading. Kalau kita tak pilih apa-apa kat sini, dia akan just tunjukkan ke semua announcement yang dibuat oleh semua company-company yang ada dalam Bursa Malaysia. Dan kita boleh klik kat sini tajuk announcement yang dibuat. Okay, macam contoh KBJ Healthcare Berhad ada additional listing. Setiap berita-berita ni nanti kita boleh go through. Nanti bila kita dah biasa dengan berita-berita ni, kita dah faham lah sebenarnya apa tujuan berita-berita ni dikeluarkan. Macam Ikhmas Jaya Group Berhad ni, New Issue of Security Chapter 6 of Listing Requirement Fundraising. Maksudnya Ikhmas Jaya ni nak keluarkan lebih banyak saham untuk meningkatkan modal untuk bisnes lah. So syarikat akan propose private placement up to 10%. Maksudnya syarikat akan propose 10% daripada jumlah keseluruhan saham untuk dijual, bukan 10% yang saham yang dah ada. Maksudnya dia akan tambah 10% saham baru untuk dijual kepada pelabur-pelabur yang ada modal yang besar dengan harga yang special. Okay, cuba kita tengok. Okay, so kita lihat kat sini sebanyak 52 juta new Ikhmas share to be issued, propose private placement. So maksudnya 52 juta saham baru akan ditambahlah kepada saham yang sedia ada dan dibuka kepada belian secara private. So pelabur-pelabur yang ada modal yang besar, dia ni lah layaklah untuk beli. So biasanya dia akan bagi harga lah. Biasanya harga yang dijual untuk private placement adalah lebih murah daripada harga sekarang. Okay, so kita tengok. Kalau kita nak tengok general announcement, kita boleh tengok kat sini. General announcement, ini adalah announcement secara umum lah. Kita boleh tengok mana-mana syarikat yang ada announcement. Biasanya berita yang ada dalam bursamalaysia.com ni adalah berita yang sahih, yang kita boleh percayalah. Macam Dolphin International New Issue of Security, ini pun nak buat propose private placement up to 7.7 million new ordinary share. Dolphin pun nak tambah saham juga untuk fundraising jugalah. Okay. Kawan Food, CCK
Ni kita tengok CCK. Yang ni baru berlaku 25 hari bulan semalam lah. CCK Consolidated Holding Berhad fire incident at CS Choice Food Industries. CCK dia punya anak syarikat dia kilang. CCK anak syarikat yang ada kilang CCK tu berlaku kebakaran. So ini pun dia buat announcement sebab benda-benda macam ni kadang-kadang ada efek. Sebab kalau ada apa-apa tragedi yang menimpa syarikat, dia akan memberikan sedikit efek kepada harga saham syarikat tersebut lah. Okay. Sasbadi Holding Transaction Chapter 10 of Listing Requirement Non-Related Party Transaction Acquisition of 30% Equity Interest in Sanjung Unggu. Maksudnya Sasbadi nak beli 30% saham dalam Sanjung Unggu Sdn Bhd. Okay. So Iskandar Waterfront dealing in listed security chapter, dealing outside close period. Ni maksudnya jual beli di luar waktu market buka. Okay. So kalau kita nak tengok pengumuman lain, contohnya expiry. Biasanya expiry ni dia rujuk kepada warrant ataupun anak saham. Sebab macam yang saya explain sebelum ni, anak saham ni dia ada expiry date. Contohnya kita tengok China Stationery kat sini, kita klik kat sebelah kanan dia. Okey, China Stationery Limited ataupun CSL. Instrument type warrant, type of expiry, expiry lah, maksudnya dia akan expired. Harga strike ni maksudnya harga bila kita nak tukar, conversion price bila kita nak tukar daripada warrant kepada mother share, kita kena bayar RM1.15. So kalau sekiranya harga mother share lebih mahal daripada harga conversion, maksudnya kita untung lah, maksudnya kita dapat beli mother share tu dengan nilai yang lebih rendah. Tapi kalau harga mother share lebih murah daripada harga yang conversion ni, contohnya harga mother share RM1, nilai conversion RM1.15. So kalau kita convert, kita still rugi. Okay. So dekat sini last date of trading, hari terakhir kita boleh buat transaction trading lah, jual beli 29 Ogos. Suspension date maksudnya warrant ni dibekukan 30 Ogos. Last date of transfer maksudnya last date untuk tukar ke mother share 11 September pukul 4 petang. Sini ada dia punya jam dia. Lepas tu tempoh expire adalah 18 September. Maksudnya kalau sekiranya dah sampai 18 September, kalau sekiranya kita tak tukar kepada mother share dan kita tak jual sebelum tu lagi, dia akan expire. Maksudnya kalau kita ada pegang warrant ni, duit kita akan burn lah. Okay. So okay. So kita tengok dekat sini. Dekat sini ada list of company. Contoh, dekat sini ada tulis main market, S market, PN17, GN3 company dan change of name. Kita tengok main market. Main market ni adalah senarai saham-saham syarikat yang berada dalam papan utama. So contohnya kat sini kalau kita tengok daripada nombor hingga nombor A, B, C sampai Z lah, sampai bawah. So semua saham-saham ni adalah berada dalam papan pertama. Kalau kita tengok dekat sini ada tanda S. S ni bermaksud saham tu patuh syariah. Kalau tak ada tanda S tu bermaksud tak patuh syariah. So dalam Bursa Malaysia ni ada lebih kurang 1000 kaunter dan lebih kurang 700 kaunter yang patuh syariah. So kita ada banyak pilihan. Ace Market ataupun saya panggil papan kedua, ada banyak syarikat-syarikat bermula daripada A sampai Z juga. Contohnya Emulus Holding ni ada S kat sini. S ni bermaksud patuh syariah. So kalau kita nak tengok secara detail company website, kita boleh klik terus kat sini. So dia akan directly pergi kepada laman web syarikat tersebut lah. Okay. Kalau kita klik kat sini, dia akan paparkan maklumat-maklumat tentang syarikat tersebut. Okay. Contohnya ni Emulus ni dalam Ace Market, sektor teknologi, stock code dia kat sini. Ni dia punya pergerakan saham daripada April sampai Julai. Sini adalah apa-apa yang berita berkenaan dengan syarikat tersebut. Okey, so kita tengok PN17 dan GN3 companies. Apa maksud PN17 dan GN3? PN17 dan GN3 ni bermaksud company yang dah diberi amaran untuk dinyah senarai daripada Bursa Malaysia.
Ini adalah disebabkan oleh beberapa sebab lah. Pertama sekali, kalau company itu underperform atau company rugi ataupun company itu tidak berjaya menyerahkan quarter report kepada Bursa Malaysia mengikut tarikh yang ditetapkan, pun dibagi warning. So sekiranya kalau company ni masih lagi kekal underperform ataupun counter rugi, kemungkinan besar counter ni akan di reject daripada senarai Bursa Malaysia lah. Okay, so kalau kita tengok PN17 company ni adalah counter yang bakal dinyah senarai daripada papan pertama. Kalau kita tengok GN3 company ni adalah counter yang bakal dinyah senaraikan yang berada dalam counter ACE ataupun papan kedua. So dekat PN17 ni ada 18 counter, GN3 ni ada 3 counter. So itu sedikit tentang bursamalaysia.com. So untuk tahu lebih lanjut, kita boleh go through one by one lah. Kita boleh tengok banyak maklumat yang ada kat dalam ni. So tak rugi untuk kita explore. Okay, kita buka nama web kedua, iaitu Bursa Marketplace. Klik copy, klik paste. Okay, so dekat Bursa Marketplace ni kita boleh tengok dekat sini. Pertama sekali bila kita buka ada login, my market, search dengan Syariah Mode. Kalau kita nak tengok saham-saham yang hanya saham-saham yang syariah, kita just click on. Dia akan sort saham-saham yang hanya patuh syariah. Untuk login, kita kena sign up dululah sebelum ni. Sign up dulu. Kalau saya dah sign up, saya boleh masuk je melalui account Google. So kita tunggu sekejap dan dia akan masuk dalam kita punya account. So bila kita dah masuk dalam tu, kita boleh nampak news, sedikit penerangan tentang saham-saham yang aktif dengan ataupun saham yang tak aktif pada hari ini. Daily Espresso ni maksudnya secara ringkas lah saham yang didagangkan pada hari ini. Okay, so kita tengok My Market. My Market ni adalah saham-saham yang kita dah pilih untuk kita masukkan dalam portfolio. Dalam ni kita boleh buat satu portfolio virtual yang mana saham-saham yang kita dah pilih untuk kita study sebelum ni, kita masukkan dalam portfolio ni untuk kita monitor. Kadang-kadang kalau macam ada saham-saham yang menarik itu, kita just masukkan je, kita boleh tengok perkembangan saham-saham yang berada dalam tu dari masa ke semasa. Tapi bukan jual beli lah, maksudnya kita just masukkan dalam portfolio, just nak tengok je. Okay, contohnya LB Aluminium, yang ni kita masukkan sebelum ni, tengok hari ni rugi 5 sen, 0.05 sen. Tion6 Logistik tak ada perubahan. Okay, so yang ni kita boleh tukar lah nama portfolio kita tu. Sekiranya kita ada saham yang kita nak tengok, kita boleh search, klik kat sini, search kat sini, klik, kita type, contohnya kita nak tengok Kronologi Asia. Okay, kita klik Krono. Okay, dia akan buka maklumat tentang Krono. Krono naik tinggi pada hari ni. Krono dah naik sampai 0.69. Krono ni syarikat apa? Okay, Kronologi Asia is a Malaysia based investment holding company engaged in providing enterprise data management EDM solution. Kita boleh tengok secara lebih lanjut bila kita klik read more lah. Okay, support process of data backup, storage, recovery and restoration, lebih kepada komputer lah. Okay, so di sini dia punya director dia, officer director, semua officer semualah yang ada kat sini. Okay, so okay, kita klik back. Secara ringkasnya ini adalah maklumat fundamental company ni. Kita tengok PE dia 21.22, agak tinggi. Kalau boleh kita nak yang kurang daripada 10 lah. ROE 18.33. Ini bagus sebab ROE ni biasanya kita nak tengok yang lebih daripada 15. EPS okey. Dividend yield dia tak pakai kat sini tak ada news. Okey. So secara ringkasnya itulah kita boleh tengok dalam Bursa Marketplace, dan ada banyak lagi counter-counter yang kita boleh tengok lah. Just klik, dia akan keluar kat sini, klik terus direct kita boleh tengok maklumat-maklumat yang ada kat dalam tu. Yang Imulus pun berlaku kenaikan pada hari ni. Okay, so kita tengok counter, kita tengok laman web yang ketiga. Kita tengok Malaysia Stock Biz.
Okey. Okey. Muka pertama dalam Malaysia Stockbiz ditunjukkan quarter report. Kat sini 26 Julai hari ni saham bursa, ni bukan bursa Malaysia, ini nama saham tu bursa. Okey, dia dah keluarkan second quarter report. Revenue dia adalah 142.671, net profit 59.540. Okey, kita nak tengok kat sini je yang ni. Counter ni, bursa ni ada peningkatan sebanyak 20% berbanding dengan second quarter report tahun lepas. So kalau kita nak tahu lebih lanjut, kita just klik kat sini, dia akan keluarkan macam ni. Yang ni 30 Jun 2016, yang ni 30 Jun 2017. So berlaku peningkatan daripada tahun lepas 10%, 17%, net profit 20%, net asset per share 11%. Maksudnya ada peningkatan lah. Kalau ada peningkatan maksudnya kemungkinan besar saham ni boleh mengalami kenaikan sebab sentimen yang positif. Okey. Macam Ajian 66%, Saudi 229%, BAT 202%. Tu banyak lagi lah kita boleh tengok. Contohnya kalau kita nak tengok counter Chrono. Okey, Chrono hari ni counter Chrono naik dengan tinggi sekali daripada pagi tadi 0.630, sekarang petang dah 0.680. So kenaikan sebanyak 5 sen. 5 sen tu banyak lah kalau dalam syarikat, kalau macam saham-saham yang bawah daripada RM1. Okey, apa yang menarik counter Chrono ni, pada bulan Jun hari tu 13 Jun 2017 berlaku pembelian saham dalaman oleh director syarikat sendiri. Orang-orang besar syarikat lah, orang-orang besar syarikat ni membeli saham syarikat sendiri. So menunjukkan bahawa terdapat keyakinan yang tinggi oleh pengarah-pengarah syarikat atau director-director syarikat ni terhadap saham tersebut. Itu yang menyebabkan sentimen positif dan pelabur-pelabur runcit pun masuk beli sekali. Okey. So sekarang kita tengok 13 Jun berlaku pembelian sebanyak 35 juta oleh Mr. Teo, 55 juta oleh Mr. Tan, dan Mr. Tan beli 2 kali, 55 kali 2 dah dekat 100 juta lebih. Ni Mr. Teo pun beli lagi 35, so 70 juta kat sini, 100 juta kat sini. So lebih kurang dalam 170 juta pembelian jumlah saham yang dibeli oleh pengarah syarikat. So menunjukkan bahawa terdapat keyakinan yang tinggi lah terhadap syarikat ini oleh pengarah syarikat sendiri. Okey, kita tengok dekat sini 26 Mei terdapat peningkatan berbanding 3 besar ni. Yang ni tarikh pengumuman dibuat 26 Mei. Yang ni untuk quarter result 31 Mac. Okey. So kita tengok berlaku peningkatan berbanding dengan quarter result yang sebelum ini. Okey. Kalau kita nak tengok latest announcement ada kat sebelah sini lah. So boleh tengok changes in director, interest apa semua. Okay. So sekarang kita tengok apa yang berlaku dekat counter Chrono. Kita tengok counter Chrono. Okay, tengok sebelah petang ada kemasukan volume yang besar kat sini. Saya besarkan. Sebelah pagi ada sedikit kemasukan volume. Sebelum pukul 12 lebih tadi ada lagi sedikit kemasukan volume, dan sebelah petang pukul 4 petang tadi terdapat kemasukan volume yang amat besar, melebihi 10,000 volume lah masuk. So, kita tengok apa yang berlaku, harga naik secara mendadak. So ini disebabkan oleh kemasukan volume yang besar lah. So ini menunjukkan salah satu sentimen yang positif, yang mana sebelum ni kita tengok pengarah-pengarah syarikat pun dah beli saham ni. So ditambah lagi kita tengok kat sini terdapat kemasukan volume yang besar sebelah petang. Biasanya kalau ada kemasukan volume yang besar sebelah petang, harga boleh bertahan, dan kemungkinan nanti besok, kemungkinan pagi-pagi harga boleh naik, lagi lah. Okay, kita tengok counter lain. Antara counter-counter yang saya suka tengok, kita tengok MLS pun berlaku kemasukan volume sebelah petang lebih kurang dengan Chrono. Apabila berlaku kemasukan volume yang besar melebihi 10,000, kita tengok
harga naik mendadak. So siapa yang beli dekat sini ke sudah boleh jual lah sebenarnya, dah boleh dapat untung dah banyak dah ni kat sini. Okay, so kita tengok laman web yang lain yang KLSE i3 Investor. Okay, ini pun salah satu laman web yang berguna lah untuk kita tengok maklumat-maklumat tentang sesuatu saham. Okay, bila kita buka ni, kita tengok kat sini ada discussion lah tentang saham tu. Discussion ni biasanya secara live lah, tengok kat sini tarikh 26 Julai. So kalau kita nak baca-baca kat sini discussion tentang saham-saham pun kita boleh tengok kat sini. So biasanya kalau saya akan tengok dekat sini lah. Kita tengok maklumat tentang syarikat tu, kita just type je. Contoh kita nak tengok tentang Krono, kita type, dia akan keluar lah berkenaan dengan Krono. So okay. So kita boleh tengok kat sini. Sini pun dia ada tunjuk ada kenaikan lah. So market cap, ini adalah jumlah saham Krono, syarikat ni, jumlah saham Krono yang dijual yang dibuka kepada pasaran. So saham Krono ni ada sebanyak 187 juta saham. Okay, so ini dia punya total result apa semua lah. So ini adalah headline berkenaan dengan syarikat tersebut. Okay, so secara ringkas kita boleh tengok kat situ. Dia kebanyakan maklumat-maklumat penting ni dalam beberapa laman web, macam laman web kita dah tengok tadi, yang ini. Kalau maklumat tu penting, memang kita akan nampak macam ulangan lah, sebab maklumat tu penting. So mana-mana laman web pun menunjukkan maklumat yang sama. Okay, kita tengok berita-berita tentang saham, berita-berita tentang syarikat. Okay, kita buka di Edge Market. Latest news hari ni kita dah nampak dah. Yang ni yang Malaysia, ini yang worldwide. So dekat latest Malaysia ni, LBS bina buy 63 million land industri kembangan for mixed development. So kemungkinan besar lepas ni kita boleh nampak ada perubahan pada saham LBS bina ni, mungkin menaik, mungkin menurun. Tapi kalau ada berita yang positif, kemungkinan besar dia memberikan efek yang positif. Ecoves up to 5.56% after new of Wanda abandoning bid for Bandar Malaysia. Kalau nak tengok lebih lanjut, kita boleh klik. So kita tengok sini more. Okay, Sasbadi say 3/4 profit drop on weaker market condition. Maksudnya saham Sasbadi menurun. So bila ada result bila ada news macam ni, dia memberi sentimen yang negatif. So mungkin lepas ni boleh turun lagi. Okay, ini share split, declare dividend. Okay, so secara ringkasnya kita boleh baca lah berita-berita apa-apa yang berkaitan dengan syarikat-syarikat yang ada dalam di Edge Market. Top Glove ni ada saham juga. Okay, CCK consolidated for 3.72% after fire damage. Yang ni yang kita tunjuk tadi, counter telur CCK. Okay, so Freshmart, selepas berlaku kebakaran dekat syarikat dekat kilang CCK, harga pun menurun. Okay, kita tengok Imulus, bila ada kemasukan volume lebih 10,000, kita tengok peningkatan yang mendadak. Sekarang ditutup dengan harga 0.675. So kemungkinan besar bila kaunter buka besok, harga boleh naik lagi lah, mungkin dalam beberapa bit lagi lah, mungkin 2 atau 3 bit. So kalau siapa-siapa yang masuk sebelah petang, mungkin masuk dengan harga sini atau harga sini, kita boleh menjangkakan mungkin harga boleh sampai 0.68 ataupun 0.685. Okay, so sekarang kita tengok Krono pun mengalami peningkatan yang mendadak sebelah petang, tetapi di ujung-ujung ni banyak jualan lah kalau kita tengok kat sini. Okay, macam mana cara nak baca ni? Okay, kita tengok dari bawah. Kita tengok bila berlaku kemasukan volume yang banyak. Kalau nak tengok
kat mana kemasukan volume yang banyak, kita boleh tengok dekat sini yang nombor 3 ni. 1, 2, 3. Okay. Yang ni. Okay. Volume yang banyak masuk dekat sini. Kalau kita tengok dekat sebelah kiri tu adalah pada pukul 3.57 sebanyak 800 volume kat sini masuk. Lepas tu atas dia 3.58 sebanyak 16,248 volume masuk. Atas dia lagi 11,028 volume masuk. Okey. So ini adalah dua kemasukan volume yang besar. 358, 359. Okey, kita tengok dekat sini. 358, 359. Cari 358, 359. 358. Ni. Kalau tengok dekat sini berlaku pembelian besar-besaran dengan jumlah yang agak banyak. Yang ini tak banyak lagi. Ini 10 continuous buy transaction volume 797. Okey. So 797 volume sebanyak 10 kali. Yang ini 50 volume sebanyak 15 kali. 247 volume sebanyak 20 kali. 30 volume sebanyak 25 kali. 100 volume sebanyak 30 kali. Okey. 193 volume sebanyak 35 kali. Ni semua yang besar-besar lah, kemasukan yang besar-besar. Yang ni sampai 107 sebanyak 60 kali. 10 sebanyak 65 kali. Ni kecil lah actually. Yang ni agak besar. 300 sebanyak 70 kali. 100 sebanyak 75 kali. Dalam 7,000 lebih lah. 67 sebanyak 80 kali. Okey, kita tengok. So ni 500 sebanyak 95 kali. 500 kali 95 berapa? Okay, 300 kali 100. Ni 150 kali 105. 388 kali 110. 115 kali 115. Ini tak banyak. Ini pun agak banyak. Kita tengok. Berlaku masukan besar-besaran lah kat sini. Kat sini ini tak banyak lah. Yang ni tak banyak lagi, tak banyak juga. Ni 200 kali 155. 68 kali 160. Okey, lepas daripada pukul 3.59 petang tu berlaku new highest price, harga dah naik. Lepas tu kita tengok dah ada orang jual. Lepas tu ada lagi pembelian yang besar 2,000 lot, 2,000 volume. Okey. Banyak pembelian lah macam ni. 35 kali 99. Kita boleh tengok kat situ 40 kali 500. Ni lagi besar. 40 kali 500 dalam 2,000. Okay. Tapi dalam masa yang sama pun banyak jualan jugalah. So orang yang dah ambil untung tu dah happy lah. Mungkin dia orang masuk lagi bawah, mungkin dia orang masuk dekat sini ataupun dekat sini. Dah kalau harga dah sampai sini tu ambil untung lah. Jangan tunggu. Kadang-kadang bila harga dah naik tinggi, dia mungkin boleh drop lah sebab kemasukan volume berlaku sekali, tapi dekat sini dah berlaku jualan kat sini. Ni agak besar juga ni jual ni, tapi ni masuk lagi sekali. Mungkin kita boleh expect mungkin harga boleh naik lagi 1-2 bit, tapi kita tak tahu apa yang akan berlaku lah. Kemungkinan besar besok pagi-pagi dah ada pengambilan untung yang banyak, so harga boleh drop. So untuk secure kita punya profit, kita dah boleh jual sebenarnya kalau kita dah masuk awal dekat sini atau dekat sini lah. Itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang boleh berlaku. So kita tengok yang tadi. So secara ringkasnya sebelah petang dah ada banyak jualan lah. Merah ni adalah volume jualan. Yang ni 1,000 lot, 150, 1,500 volume jualan. Sini sebelum market tutup tadi pun ada banyak pembelian juga. Okey, saya nak tunjukkan interaktif chart. So kita buka interaktif chart, kita klik kat sini, buka interaktif chart. So okey, macam mana kita nak synchronizkan maklumat-maklumat yang kita dapat? Kita tengok dekat sini. Pada bulan Jun hari tu, apa kita tengok dekat Malaysia Stock Biz. Kita tengok krono.
pada bulan Jun hari itu bermula daripada 13 Jun ada pembelian besar-besaran oleh pengarah syarikat 13 Jun, 13 Jun, 13 Jun dan 13 Jun kat sini. Okey, bila ada pembelian besar-besaran oleh pengarah syarikat, so kita boleh tahu bahawa pengarah syarikat tu confident lah dengan prestasi syarikat Corona ni. So apa yang berlaku kalau kita tengok kat sini, bermula daripada Jun harga dah start naik. 15 Jun kat sini dah lebih kurang. Ni 13, 14, 15. Mula harga turun, maksudnya dah ada pembelian, dah pengambilan untung lah. Kat sini harga start naik. Ada pengambilan untung. Dekat sini yang harga betul-betul naik lah, kita boleh nampak volume meningkat secara mendadak kat sini. Ini bermaksud pembelian besar berlaku kat sini. So harga naik, lepas tu dia turun, lepas tu dia naik balik. Okey, yang ni tak keluar yang candle yang terbaru. Okey, cuba kita buka syarikat baru dulu, syarikat lain dulu. Tengok Imulus hari tu volume yang besar masuk kat sini sekali, dua kali. Ni volume yang besar kali ketiga lah, tapi tak sebesar yang sebelum ni. Tapi dia berjaya push harga melepasi daripada resistance. Jadi resistance kat sini, resistance yang kuat, basically kat sini lah resistance yang kuat. So dah berjaya lepas dan support yang kuat kat sini. So dia dah pecah. Itu yang naik, kira kita panggil resistance breakout lah ni. Okay, dia dah resistance breakout, dah naik tinggi. Kemungkinan besar harga boleh boleh sambung lah kenaikan, ataupun mungkin pada masa ni mungkin akan berlaku pengambilan untung, dia boleh turun sekejap, mungkin beberapa hari kemudian boleh naik balik. So kita tak tahu. Okey, kita tengok Chrono tak keluar candle yang terbaru. Sepatutnya dia tinggi ni, kenaikan yang tinggi berlaku. So kita cuba buka lagi sekali interactive chart. Okay, sementara tu kita tengok laman web yang seterusnya di The Star Business. Okay, kita tengok kat sini, masukkan buka page yang baru, masukkan dekat sini. Secara ringkas ni kita nak tengok sekiranya ada berlaku pertukaran shareholder lah dekat sini. Yang ini biasanya dia akan rekodkan institusi kewangan sahaja, yang institusi atau jurun-jurun yang besar lah, macam KWAP, KWSP, yang mereka pegang saham-saham tu, EPF KWSP lah, dan mereka melepaskan pegangan. Tapi kat sini maklumat ni tak menyeluruh sangat, tapi secara umumnya kita boleh tahulah sedikit. Kat sini kita boleh tengok bursa overview, market mover, financial result, shareholding changes, dividend, bonus. Kita tengok bursa overview. Okey, secara ringkasnya bursa buka tinggi, lepas tu menurun, lepas tu naik balik. Maksudnya ada sentimen pembelian yang tinggi lah. Okey, so kat sini aktif, kita boleh tengok saham-saham yang aktif. Macam Imulus termasuk dalam saham yang aktif hari ni. Chrono pun sama. So biasanya memang macam tu, kalau ada saham yang aktif dia akan keluar dekat mana-mana laman web ni, dia akan keluar. Lepas tu bila masuk dalam Telegram group pun sama juga, semua orang pun akan bercakap tentang saham yang sama. Okey, kita tengok Chrono. Yang ni yang berlaku petang tadi, sebelum pukul 5 tadi. Harga dah pecah resistance dekat sini. Resistance kuat ni ada dua. So bila harga dah pecah, dia fly. So biasanya Chrono ni dia suka retrace. Bila breakout je, dia akan ambil masa untuk retrace. Lepas tu dia akan tunggu beberapa lama baru dia akan naik balik. So kita boleh ambil risiko sebenarnya kalau kita nak masuk, sebab kadang-kadang bila kita tengok pada volume, boleh masuk sekali je tapi dia tak sustain sebelah petang. So kalau macam ni, kalau saya pada pandangan peribadi saya mengatakan bahawa volume tak akan sustain. Biasanya selepas harga dah naik tinggi, kemungkinan besar dia boleh retrace. So lepas dia retrace,
bila dah ada buyback oleh institusi, baru dia akan naik balik. So akan ambil masa. Tapi kita tak tahulah, sebenarnya itu cuma jangkaan-jangkaan je. Okay. So dekat ini secara umum lah, gainers, stop losers, apa semua tu kita boleh tengok kat dalam ni Desktop Online. Okay. So berita-berita yang berkenaan dengan saham-saham kita boleh tengok kat sini lah. Actually banyak berita-berita yang menarik sebenarnya. So setiap hari ada berita-berita baru berkenaan dengan itu. Kalau kita ada pegang mana-mana syarikat pun kita boleh tengok saham-saham berkaitan dengan syarikat yang kita beli. Okay. Dalam Sundaily pun ini pun menarik juga, kita boleh tengok berita-berita yang berkaitan. So basically saya share ada 7 lah laman web yang kita boleh tengok. Macam ni, 7 arrested for breaking, ini tak ada kaitan ni. Okay, so kita tengok dekat bisnes. Alam Maritim share rise 4%. Kita klik kat sini. Okay, public bank share CCK. Tadi pun kita dah nampak kan yang berita tentang kilang CCK terbakar tu. Dalam ni pun kita boleh tengok juga. So dalam masa beberapa hari ni jangan belilah saham CCK sebab ada berita yang tak bagus macam ni, elakkanlah. Cuba kita tengok saham CCK. Kita klik dekat sini, search stock CCK. Tengok CCK buka je di bawah daripada harga yang semalam. Tengok dia, kalau merah ni maksudnya rugilah. Merah ni maksudnya rugi. So belian banyak juga sebenarnya, 17,582, tapi jualan pun banyak. Tapi kalau kita tengok kat sini, volume jualan dia lagi mengatasi volume belian lah. So kalau tengok merah-merah macam ni, maksudnya ramai orang jual lah. So itu adalah salah satu kesan berita terhadap pasaran saham. Okay, secara tak langsung dia ada efek sebenarnya. HLIB Research Metrico 11. Okay, so kita boleh tahu sedikit lah tentang berita-berita yang dikeluarkan oleh ni laman web ni. Dan ada kesan juga macam Krono ni, kita boleh nampak tadi yang saya tunjukkan tadi, perubahan pada shareholder changes ni pun dia ada efek juga dekat saham Krono. Tengok, selepas bulan Jun hari tu, lepas dah shareholder dah beli banyak-banyak saham mereka biasanya shareholder ni dia beli pada harga yang bawah, sebenarnya harga murah dia collect. So bila harga dah naik tinggi macam ni, dia akan jual lah. So bila dia dah dapat untung yang besar, dia jual lah. Bila shareholder jual, harga akan drop. Itu kita kena berhati-hati. Kadang-kadang kita excited bila harga dah naik tinggi sangat, tapi kita tak tahu sebenarnya ni orang dah dah beli dari bawah kat sini. So dia dah push sampai tahap dia dah untung banyak, dia nak jual dah lah. Okay, so itulah sedikit. Nanti maklumat ni saya akan pastekan dekat bahagian komen dalam bahagian description dekat YouTube. Jadi anda boleh tengok satu persatu untuk cek maklumat-maklumat yang berkaitan dengan saham-saham yang anda beli. Okay. Sebelum saya conclude video ni, kita tengok dekat sini. Saya nak terangkan sikit cara guna interactive chart ni. Dekat sebelah sini ada stock, di sini ada ABC sampai Z, stok-stok kita boleh pilih. Contohnya kalau kita nak tengok Krono, kita tekan K, cari Krono kat sini. Okay, Krono KR Krono, cari Krono dah ada kat sini. So dia tak ada kat sini dah sebab kita dah cari kat sini. So okay, dekat sini kalau kita nak masukkan contohnya MA, moving average, kita boleh tukar kat sini. Moving average kita nak masukkan berapa period ni, kita boleh masukkan, contoh kita nak exponential moving average 6, boleh apply. Sini pun kita boleh tukar exponential moving average 18. Okay, boleh apply. Dekat bahagian volume ni kita boleh masukkan volume moving average. Kalau volume moving average ni yang ini adalah dia ada kat atas ni, kita boleh nampak EMA 6 yang warna merah, EMA 18 adalah warna hijau. Kalau EMA 6 cross over EMA 18, itu adalah petanda yang baik.
maksudnya saham tu sihat lah. Okay. Kalau dia cross down, itu tak bagus. Okay. So satu lagi, dekat tepi-tepi ni kita boleh lukis-lukis lah, buat letak kotak apa semua tu, nanti boleh try lah satu persatu. Ini boleh undo, ini boleh redo balik. Okay, dekat sini kita boleh pilih berapa saham yang kita nak tengok. Contohnya yang ni page, kita pilih 2x1, 2x1. Okay, kita klik kat sini, contohnya kita nak tengok kat sini Emerus. Kita type Emerus, dia akan keluar kat sini. Okay, kalau kita nak tengok 1x2, macam ni, dia lebih kurang ni 2x1 tapi dia horizontal. Kalau kita nak tengok 2x2, dia ada akan keluar 4 kat sini. Kat sini kita boleh tengok saham lain. Contohnya Dufu tak cantik hari ni. Techfast pun ada kenaikan. Ini nampak macam tanda-tanda reversal dah kat sini, so kemungkinan besar lepas ni dia akan berlaku kenaikan. Kalau Dufu ni, kalau Techfast ni berjaya pecah resisten kat sini, kita boleh expect dia naik, dia boleh naik lagi tinggi lah. Selain daripada kita buka 4 kaunter yang berlainan, kita pun boleh buka kaunter yang sama. Actually kat sini, contohnya kita nak tengok chrono juga kat sini, kita boleh kecilkan dia punya time frame. Contohnya yang sebelah ni adalah daily, yang sebelah ni kita nak letak 30 minit. Kita boleh tengok 30 minit. Sini pun kita boleh letak counter yang sama juga, chrono. Kita boleh letak 5 minit. Kalau kita nak lagi kecil, kita boleh letak sampai seminit. Seminit kita boleh tengok kat sini. Ini setiap minit, seminit. Kita boleh nampak volume masuk, volume keluar, volume masuk. Ini volume masuk, volume keluar, volume keluar, volume masuk, volume masuk. Tengok pada ni banyak volume masuk sebelah petang jugalah actually. So ada possibility lah untuk counter chrono ni bertahan untuk pagi besok. Okay. So kita boleh tengok tick chart. Tick chart ni dia untuk dia macam ni, tick setiap detik lah, carta detik setiap detik. Ini biasanya kalau kita nak tengok ni, kita tengok dalam bentuk line chart. Ini bentuk line chart, dia nampak tick chart ni biasanya dalam bentuk line chart lah. Ni paling clear. Ni untuk daily lah, bukan daily, untuk hari yang sama, dari pagi sampai petang. Okay. So di sini pun kita dah boleh tengok banyak maklumat lah sebenarnya. So dengan platform sahaja pun dah banyak maklumat kita boleh dapat. So kalau ada bajet, kita boleh langgan Bursa Station jugalah untuk memudahkan kita punya membuat keputusan untuk jual beli saham. So sekiranya ada apa-apa yang keraguan ataupun tak faham, boleh ajukan soalan, insyaAllah saya akan jawab kemudian. Okay. So Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.